Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Nama bagi ilmu ini ialah ilmu tasawuf. Baik, asal mana nama tasawuf ni? Asal mana? Ni banyak perbahasan para ulama. Tasawuf ni ramai orang salah faham lah. Kalau kita tidak mengaji kitab molek. Tasawuf ni asalnya memang kita panggil ilmu akhlak. Perangai yang baik. Tapi di sisi para ulama, pandangan yang muktamad, tasawuf ni bukan akhlak. Bukan perangai yang baik. Sebab orang kafir pun ada perangai baik. Orang kafir kadang-kadang, orang kafir bagus lagi pada orang Islam jaga mak ayah dia. Tidak gitu. Orang kafir jauh lagi perangai, lalu di orang tua tunduk. Orang Islam rukah pakai bahu ada. Ada. Jadi kalau kata tasawuf tu semata-mata perangai yang baik, orang kafir ada. Apa tahu kita nak kata orang kafir ada tasawuf? Tak betul. Walaupun secara asasnya orang bertasawuf perangai dia baik. Tapi bukanlah diri tasawuf tu perangai baik tu bukan diri tasawuf. Perangai baik bukan diri tasawuf. Cuma orang ada tasawuf perangai dia baik. Tapi tidak berlazim ni. Tasawuf ni juga bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ya. Baca ayat ni, jadi lagu ni. Tulis bismillah 354 kali atas kertas pada awal tahun. Maka ada keberkatan dalam tahun tersebut. Itu ilmu hikmah dia panggil. Kalau kena dengan cara kat kita ngamal tu, insya-Allah ada fadilat dia. Tapi tu bukan ilmu tasawuf. Baca ayat sikit-sikit jadi kebal. Dia kata ni ilmu apa? Ilmu makrifat, ilmu tasawuf peringkat tinggi. Kebal tu bukan ilmu tasawuf. Itu dia panggil ilmu hikmah. Orang belajar silat, jadi kebal macam-macam, tu ilmu hikmah. Ada hak dibenar ke syarak, ada hak diharam ke syarak pun ada. Sayang belajar ilmu hikmah, dia teh di asal kau panggil kan. Dari jauh ya. Dia buat dia asal tu pun patuh kau mampu asal tu. Kau jauh gitu ya. Ilmu hikmah dia panggil. Setengah orang dia kata ilmu tasawuf peringkat tinggi. Bukan. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu hikmah tu bukan. Tasawuf ni juga bukan kasratil ibadah. Memperbanyak ke ibadah. Bukan. Malamnya tahajud. Duha pula pagi tu Quran pula. Semaya zuhur belum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat pula. Maya sunat doa banyak. Kuat tasawuf demo tu. Tak sabit tu. Tasawuf bukan kasratil ibadah, memperbanyak ke ibadat, bukan. Kalau tanya orang-orang Wahabi, tasawuf ni tolak peti hari lagi lah. Tasawuf ni. Jadi kalau tanya ilmu tasawuf apa pandangan ustaz? Bid'ah tak ada zaman Nabi. Wahabi dah tu. Ustaz Wahabi kok. Hamba bukan Wahabi. Sedenau dah lah. Wahabi memang tolak ilmu tasawuf. Itu memang tolak. Dia pelik juga dia fahami Wahabi ni tak singaku ya Wahabi. Pelik juga. Ahli sunnah hak ngaji sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah ni boleh-boleh ada ngaku. Orang kata kita ni pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ngaji sifat 20. Tak ada gapo kita. Bangga dah pula kita sebagai pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Wahabi tak tahu dia muni Wahabi ni lagu ni. Tak tuduh orang Wahabi. Marah pula. Sedek ke fahami hak menolak mazhab, tak si berpegang kepada mana-mana mazhab, nak Quran hadis lalu, tolak ilmu tasawuf, tu Wahabi. Tapi apa yang marah? Tu memang asas dalam Wahabi lagu itulah fahami dia. Menolak ilmu tasawuf, menolak sifat 20. Tu dah. Tapi panggil marah. Hebat juga tu. Patutnya bangga lah. Memang kau Wahabi. Dah kita fahami lagu tu kan.
Ni menunjukkan kata faham dia salah. Kata Abu Rusdi. Abu Rusdi kata ni menunjuk faham dia salah. Kalau faham dia betul, dia berani mengaku. Memang kau bangga kau sebagai seorang Wahabi. Patutnya. Tapi kerana faham dia salah bila kata demo ni Wahabi, dia tak puas hati. Kita ahli sunnah molek-molek Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i, okey itu dia. Wahabi dia tolak ilmu ni dengan alasan ilmu tasawuf ni tak ada di zaman Nabi lah ya tu. Hak ni orang tak kecek dah. Tak boleh bakar apa-apa. Tak ada zaman Nabi. Orang tak kecek dah gitu. Tu orang jahil tu baru masuk Wahabi kalau lagu tu. Nak kata tak ada zaman Nabi ni banyaklah tak ada zaman Nabi ni. Ilmu hadis tak ada zaman Nabi. Mana ada sahih li ghairihi, dhaif, maudhu', tak ada zaman Nabi. Tapi apa ulama susun. Ilmu tajwid tak ada zaman Nabi. Siapa apa ni Kiai Said ulama Indonesia. Dia kata kalau kata kita jumpa Sayyidina Umar ni pun tanya dia mak rilis suku tak baik. Dia tak ada. Kalau Sayyidina Umar baki mak rilis suku tahu ke dia tahu. Muka tak ada sama dia. Dah tak ada. Jadi kalau kata tak ada sama Nabi tak boleh. Hujah ni rapuh sangat. Orang tak pakar dah hujah tu malu kok ke. Tak boleh malu apa? Tak ada sama Nabi. Malu kok ke pakai hujah tu. Orang tak kecek dah hujah tu. Sebab memang asalnya semua ilmu tu di zaman Nabi tidak disusun secara sistematik. Ada masalah sahabat tanya Nabi, ada masalah tanya Nabi. Kemudian ulama-ulama lah tolong susun molek. Jadi daripada mana asal usul nama tasawuf? Ada macam-macam pandangnya ulama lah. Macam-macam pandangnya ulama. Setengah pandangnya kata tasawuf ni asal daripada kalimah sofaun. Tasawuf sofaun asal dia. Sofaun ni maksud bersih, jernih. Bersih dan jernih. Sebab memanglah fungsi ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Asalnya. Jadi betul lah asalnya sofaun bersih, suci. Tapi dari segi bahasa, kalau orang yang beramal dengan tasawuf ni orang panggil sufi. Orang hok beramal betul-betul dengan tasawuf, dia dinamakan ahli sufi. Kalau kata tasawuf berasal daripada kalimah sofaun, jadi orang-orang beramal dengan tasawuf dia akan dipanggil sofai, bukan sufi. Jadi dari segi bahasa, dari segi makna betul, tasawuf tu asal daripada sofaun sebab dia membersihkan hati kita. Tapi dari segi makna betul, dari segi bahasa salah. Dari segi makna betul. Dari segi bahasa orang-orang tasawuf dipanggil sufi, bukan sofai. Jadi makna betul bahasa tak tepat. Maka setengah ulama menolak tasawuf berasal daripada kalimah sofai. Itu soal pandangnya. Pandangnya kedua, tasawuf berasal daripada ahli sufah. Di zaman Nabi ada golongan ahli sufah. Bilangnya dia kadang-kadang lebih 10 orang, kadang-kadang kurang 10 orang. Tapi tak ramai, belah-belah. Golongan ahli sufah ni. Ahli sufah ni golongan muhajirin, sahabat-sahabat duduk di Mekah, berhijrah ke Madinah. Kadang mau ni tinggal habis harta gapo semua tinggal, berhijrah ke Madinah. Setengah-setengah tu dia ada keluarga. Nabi mempersaudarakan muhajirin dengan ansar golongan ansar ni hak penduduk asal Madinah tu. Nabi buat demo ni jadi adik-beradik. Demo ni jadi anak akak. Nabi buat. Jadi ada anak beranak. Dia duduk rumah golongan ansar ni lah. Bukan golongan ansar ni Allah Ta'ala iktiraf dalam Quran
demon ni tak ada keinginan pun terhadap dunia, bui belaka kepada golongan muhajirin. Mula-mula muhajirin siapa tu dia bui habis. Ada hak bui kebong dia semua ke muhajirin. Mungkin dia kira muhajirin ni orang hak mula-mula berjual dengan Nabi. Berkat besar demon ni. Kita ni orang kedia dah ni. Kita terima Nabi ni hak tika senang dah. Muhajirin ni dia duduk dengan Nabi tanya susah. La hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Quran puji golongan Ansar. Mereka tidak ingin apa yang diberi kepada mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan golongan muhajirin daripada diri mereka walaupun mereka sendiri itu pun susah. Dia bui habis, bui kebong. Siapa kau ada bini 2-3 orang pun cerah bini, win nikah dengan muhajirin, pengorbanan apa dia. Tapi muhajirin ni tak ada terima seorang abu. Kebong pun dia tak ada terima pun. Cuma dia ni nak bui lah. Nak bui dia tolak. Ni nak bui rumah dia tolak. Sama-sama jeruh lah. Ni jeruh nak bui, ni jeruh tak terima tolak, tak apa padan. Sakit dan jadi anak beranak. Tapi ada sahabat yang muhajirin ni dia tak ada saudara. Dia tak ada saudara. Bilangnya dia kadang-kadang 10 orang lebih sikit, kadang-kadang kurang 10 orang. Kadang-kadang lebih 10 orang tu mana-mana tak ada saudara mari tupek. Kalau ni asal mari ambil buat anak akak misalnya. Buat adik-beradik misalnya. Buat adik akak, buat abang akak, kurang sikit. Gitulah. Adik Nabi jaga demon ni orang-orang susah ni dengan Nabi buat serambi di masjid. Itu dah dinamakan sufah. Sufah, serambi masjid tu. Demon ni duduk sinilah. Dia dinamakan ahli sufah. Memang orang susah. Tak kerja langsung. Fungsi demon ni, Nabi mari ngajar di masjid, dia nak dengar, dia nak hafal. Lepas tu sahabat-sahabat mana duduk kerja tu mari dengar dengan demon ni pula. Bukan demon tu kerja, tak ada masuk. Mari duduk pula dengar pula dia royak. Antaranya siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Hurairah, tu bapa ahli sufah. Sebab tu Abu Hurairah antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia duduk situ. Tak kerja. Malam lepas Isya Nabi akan arah ke sahabat-sahabat ni ambil ahli sufah ni buat pergi makan. Nabi akan arah gitu. Lepas Isya siap maya tu Nabi akan suruh Abu Hurairah pergi makan rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kena ambil jamu makan. Abu Zar pergi makan rumah Abu Bakar. Nabi akan arah gitu. Nabi beri perhatian sikitlah ke dia ni. Memang orang susah. Tapi jasa dia lah. Ajaran-ajaran Nabi tu dia sapa ke sahabat-sahabat lain hak kerja tu. Ni menunjukkan kita hak kerja ni kena pega orang-orang agama. Budak-budak pondok ngaji agama tu dia nak jaga turas warisan ulama ni. Kita ada harta jatah pondok-pondok memang hidup jaga ni. Memang hidup jaga. Imam-imam tarawih ke apa ke budak-budak tapi lah. Imam-imam tarawih dia duduk ngapa Quran boleh puasa, boleh jadi imam tarawih. Nak agak kita kerja banyak. Tak tahu nak ngapa Quran bila. Esok kau tu imam tarawih imam zuhur tak tahu. Tak bunyi gapo. Maka kita pegalah. Sebagaimana Nabi pega ahli sufah ni. Harus jaga agama ni. Kita pegalah budak-budak pondok jagalah dia. Dia dah hatta bantuan-bantuan tolonglah nanya-nanya khabar. Lepas-lepas banjir ke pergilah tengok-tengok pondok. Dia jaga sebagaimana Nabi jaga ahli sufah ni tadi. Baik. Jadi demon ni ahli sufah ni dia memang lepaslah dunia kita kata. Lepas. Tak ada dunia. Semata-mata kerana nak mendalami agama. Jadi setengah ulama tasawuf berasal daripada kalimah sufah tu tadi. Kalimah sufah. Tapi makna betul lah. Dari segi makna tu memang lagu tu lah. Orang sufah ni lepas dunia. Orang tasawuf, orang belajar tasawuf ni dia tak ada keinginan terhadap dunia. Kalau kita betul-betul mendalami ilmu tasawuf, mendalami sifat takut Tuhan, mendalami sifat redha dan sebagainya, tak si ke dunia. Kita kenal hakikat dunia. Dunia ni
dikumpul untuk dilepaskan. Itu dunia. Kita kumpul dunia ni untuk kita tinggal. Tidak gitu. Okey, buat rumah besar. Dia duduk apa tahu? Dia buat rumah umur 40. Umur 60 dia meninggal. Dia duduk 20 tahun rumah dia. Lepas tu orang lain dah duduk, anak-anak dia duduk. Mana dia buat untuk ditinggal. Tu dunia. Jadi bila kita kenal hakikat dunia, jadi tak ada keinginan. Bukan buai dunia, nak buai kan dunia. Makan ni dunia. Engkau tak si makan, mati demo. Bukan buai dunia, tak ada keinginan. Ada makan ni makan, tak ada ya. Tak ada keinginan. Ada rumah besar duduk. Tak ada rumah besar duduk, rumah kecil-kecil. Rumah kecil tak ada juga, tak mampu duduk bawah getok, payah apa. Tak ada keinginan, dia relax. Orang letak jadi menteri, kita duduk jadi menteri. Tapi kita tak sip pun. Ada orang letak, kita duduk buat kerja molek. Tak ada orang letak, kita jadi orang biasa. Jadi biasa jadi ejeki masjid lah. Orang tak letak jadi ejeki masjid, orang buat. Orang buat tak apa, kita jadi jemaah masjid. Payah apa? Orang tak mari sejid. Tak apa, kita mari dengan keluarga rumah. Relax, ya tak ada masalah gapo. Bukan kata ngaju semacam. Orang buat AJK pun ngaju. Patut mujur buat AJK. Orang mujur linear kita tidak nak cara ke masjid pula. Ayo relax, tak ada masalah. Tu ahli sufah. Ahli sufah. Lagu itulah. Kita ni kalau boleh duduk situ pun mujur dah. Tak ada gapo, beres berlaku. Kaya tidak merosakkan kita, sesak tidak menyusahkan kita. Ada makan ni tidak menyebabkan kita termuk, tak ada makan ni pun tidak menyebabkan kita susah hati. Tak ada gapo. Dia mau makan ni sedap, kita makan. Dia mau makan ni tak sedap pun kita tak pelik sikit abu. Tak gapo, kita makan. Dia mau ajak makan di hotel, kita pergi makan. Memenuhi permintaan demo, hajat demo, kita pergi makan. Dia mau ajak makan tepi jalan pun tak ada masalah, kita boleh duduk. Biar relax lagu tu. Ni sahabat kau kita ustaz, ustaz suhu, ustaz selebriti lah istilah lah ni. Panggil kuliah tu macam-macam syarat. Tiket kapal terbangnya, homestay-nya. Homestay nak rumah sebutir. Ada tapi tak sebut nama mana-mana lah. Ada biasa macam tu. Ustaz boleh kau mari kuliah? Bunyi kata ustaz mari Kelantan, boleh kau nak panggil kuliah? Boleh, tapi tiket kapal terbang tu lagu mana Ya nak mari Kelantan dah. Tiket kapal terbang gapo laginya? Lainlah kalau dia duduk Kuala Lumpur, kita nak panggil mengajar di Kelantan, kita sponsor lah tiket kapal terbang. Dia nak mari Kelantan dah. Nak sabar tiket kapal terbang gua nak tanya boleh. Harus cerita apa siapa lah, tapi cerita benar lah ni. Berapa tiket kapal terbang ustaz? Dia bayar sikit-sikit harga. Tak apalah, masjid bayar lah. Lepas tu tak kamu nak klik selalu. Tak ada kau homestay. Kata boleh kita tolong cari. Ustaz nak harga berapa? Dok lah masjid lah tolong cari. Apa masjid lah tolong bayar pula dah. Masjid pula tolong bayar. Tapi biar rumah sebutir, biar ada dapur lah, mudah sikit orang tina nak masuk. Macam-macam pula dah. Ada tu. Apa? Nak bayar berapa ni ustaz? Tu. Ambo kalau alah kau lupa ni sejak 500. Sejak 1000 macam-macam lah. Atas-atas rate dia lah. Tapi kalau ikut Kelantan tu tak apalah, ambo bagi diskaun lah 10%. Oh ada diskaun juga. Ada passing lagi tu. Ada. Ada. Ustaz hok mengaku datuk ada mau jumpa. Ya bukan datuk. Mengaku datuk. Bubuh di mana datuk ustaz sekian. Mengaku datuk. Lepas tu siap ngajar gapo, ajak makan gapo.
Oh betul hak duduk tu datuk juga. Letih nak jawab. Boleh datuk mana? Berat nak jawab. Oh Terengganu. Hamba Terengganu juga. Tahun berapa ustaz? Tahun berapa? Berat. Letih nak jawab. Perjumpaan ni ustaz ada boleh satu ni. Lagu mana ustaz pergi kau ni? Tak nak jawab dia. Saya nampak pelik ni. Tanya. Tak boleh nak jawab. Inilah kali saya berkata, jodoh ke ustaz lah tu. Senyap dia. Dalam proses dia tu. Dalam proses pula tu. Dia pakai nama datuk dia nak subuh buah lebih ni. Dia khabar dalam proses pula. Jangan ingat just dak geng. Ikhlas ambil. Muka datuk ni besar sikit orang bayar. Gitu lah. Macam-macam lah. Tasawuf ni dok lepas keinginan daripada dunia. Sufah tadi. Makna okey betul. Tapi kalau asal daripada perkataan sufah, orang yang beramal dengan amalan ahli sufah ni akan disebut sebagai sufi. Ada satu. Sufi, bukan sufi. Tapi apa orang beramal dengan tasawuf ulama panggil sufi. Bukan sufi, bukan. Kalau betul daripada sufah dia jadi sufi. Tapi tak. Mana kata kurang tepat lagi ni. Kurang tepat lagi. Pandangan ketiga iaitu berdasarkan kisah yang berlaku pada zaman Arab jahiliah dulu. Masa sebelum kedatangan Nabi kita lagi. Orang perempuan ni dia tak dapat anak, kemudian dia bernazar. Kalau dia dapat anak, dia akan jadikan anak dia sebagai ahli khidmat Kaabah. Mana dia akan letak Kaabah, suruh jaga Kaabah lah. Bagi ngelak kau, bagi cuci kau ikutlah. Betul dia dapat anak. Dia anak jantan dia ni bila besar dia suruh duduk di Kaabah tak boleh kerja. Mu cara kau Kaabah ya. Jadi dia cara duduk ngelak Kaabah ya. Budak dia tadi duduk ngelak Kaabah. Satu hari panas terik, reboh budak ni. Reboh. Di zaman Arab jahiliah. Lalu mak dia ni pun mari nak semaya di Kaabah, tengok-tengok anak dia duduk reboh tengah panas. Pesa. Mak dia pun bersyair pada waktu tu. Sebab orang Arab jahiliah dia minat syair. Kalau kita orang Melayu dulu patung lah. Nak beli pisau pun patung. Zaman dulu kan kita pernah beli mana. Kita lah nak beli pisau, beli. Dia patung dulu nak beli pisau. Dia demo ni syair. Bila tengok anak dia rubah ni, dia pun kata apa? Ma sara ibni illa sufah. Dia syair lagi tu. Ma sara ibni illa sufah. Dia lekat ada sedih lah tengok anak dia rubah tu. Tidaklah menjadi anakku ini kecuali sufah. Jamalah sad waw fa ta marbutah. Tidaklah menjadi anakku ini kecuali sufah. Apa dia sufah? Kain buruk. Sufah. Tidaklah menjadi anakku ini kecuali kain buruk. Apa kain buruk dah? Dah letih ngelak Kaabah. Kaabah besar je sore tengah panas pula. Jadi pakai buruk dah jatuh belebok pakai buruk. Kain buruk kita lepas gitu ya. Tak ada cara. Dia rebah pun tak ada cara. Kain buruk ni kita lepas duduk selembek situ. Anak dia pun rebah selembek. Dia pun ngadu tu masara ibni illa sufa. Tidaklah menjadi anakku ini kecuali kain buruk ya. Tidak. Jadi setengah ulama mengatakan asal kalimah tasawuf situlah peristiwa mula-mula. Anak dia dikatakan sebagai sufa, kain buruk. Maka dinisbahkan sebagai ilmu tasawuf. Sebab orang tasawuf ni dia tak minat orang cara dia. Dia tak minat pun kepada pandangnya orang. Dia mau dia rebos lembek pakai buruk tak ada cara tengah panas. Gitulah orang tasawuf. Bila kita betul-betul mendalami tasawuf, kita tak minat kepada pujian orang. Kita tak minat kepada pandangnya orang. Kita tak kisah pun. Ikut demo. Ikut demo. Dia orang tasawuf ni dia kira nak khidmat supaya budak ni ada khidmat Kaabah kerja budak.
Dikira nak berkhidmat kepada Allah Ta'ala semata-mata ibadat dia. Orang tak cara orang. Tak minat. Orang pun tak secara dia. Orang tasawuf ni ada orang tak cara pun dia. Dan dia tak cari nama. Orang nak cara apa dia pun tak minat ke nama. Tak duduk depan pun dia. Nusu gitu ya. Maka kalau pakai pandangan ni dari segi bahasa betul, dari segi makna pun betul. Sufi betul, dari segi bahasa betul, makna pun betul, comel. Cuma masalahnya setengah ulama tidak setuju menisbahkan tasawuf kepada peristiwa ni sebab benda ni berlaku kepada Arab jahiliah yang menyembah berhala. Nampak tak? Jadi ilmu tasawuf ni ilmu yang suci lah, ilmu yang bersih. Kita nak nisbah ke asal tu kepada penyembah berhala ni, tak sedap sikit lah. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Yazid Al-Bustami, ni semua ni ulama-ulama sufi. Tak okey lah kita nak nisbah ke dia kepada bekas penyembah berhala zaman dulu. Tak comel, tak comel. Makna betul, bahasa betul, cuma penisbahan tu tak comel sikit. Sekadar awak mengambil pelajaran boleh. Tapi nak kata tasawuf temari situ ni setengah ulama tak setujulah. Okey. Pandangan Imam Al-Qushairi, pandangan keempat. Istilah tasawuf berdasarkan pandangan Imam Al-Qushairi, seorang ulama besar, mufti Madinah zaman dulu. Pandangan dia ni dianggap pandangan muktamad. Asal kalimah tasawuf, iaitu berasal daripada kalimah suf. Sad, waw, fa, suf. Apa dia suf? Suf ni ialah kulit kambing atau kulit biri-biri yang masih ada sedikit bulu. Biri dia bulu. Lapor kulit dia molek, bulu dia tu sipis sikit. Untuk panas ke badan ketika sejuk. Suf ni makna bulu biri-biri lah. Kulit biri-biri ataupun kulit kambing yang ada sedikit bulu. Bulu tu fungsi untuk memanaskan badan. Okey. Bila orang pakai suf ni, kulit biri dia bang sikit lah. Bang busuk sikit. Bang tak sedap sikit bang dia. Bang tinggi. Jadi suf ni tadi comel pun tak comel. Buruk dah nampak kotor. Suf ni. Gitulah orang-orang tasawuf ni. Luar dia nampak super lekeh sangat. Biasa dah tak ada, dia tak cari kemewahan. Dia tak cari pandangan manusia. Orang tak pandai. Orang pun tak cara dia mati ke dia hidup, orang tak cara. Bahkan demo ni pun dia memang tak cari pun benda tu. Dia pakai baju-baju buruk. Walaupun buruk dia tahu buruk, tapi dia pakai juga. Walaupun dia tahu bang busuk, tapi dia pakai juga. Sebab dia bukan tu hak dia cari. Bukan tu hak dia cari. Jadi dari segi makna suf tu tadi betul. Orang tasawuf memang dah betul. Dari segi bukan bermaksud orang belajar tasawuf ni kena pakai baju dah, bukan. Lama ke klik pakai baju soyok mana ngaji tasawuf tadi. Bukan, ni nak ayat makna daripada mana asal perkataan tu. Bukan suruh pakai baju buruk, bukan. Dari segi bahasa pun betul. Suf ni orang yang berpakaian suf dinamakan sufi. Betul dari segi bahasa. Makna pun comel. Penisbahan pun tak ada masalah. Penisbahan pun tak ada masalah. Jadi inilah pandangan muktamad tasawuf berasal daripada kalimah suf. Pandangan muktamad. Kalau lain pun betul juga, cuma tidak muktamad. Pakaian dinamakan libas. Pakaian libas. Orang yang pakai pakaian dinamakan talabbasa. Libas baju, pakai baju talabbasa. Qamis baju, qamis. Orang pakai qamis taqammasa. Suf kulit kambing, baju kulit kambing. Orang pakai baju kulit kambing dinamakan tasawwafa. Daripada tasawwafa ni lah terbitnya kalimah tasawwufin. Tasawuf.
Apa dah? Orang pakai baju libas talabbasa, pakai komis taqammasa, pakai suf tasawwafa. Tasawwafa jadilah tasawwufin, tasawuf. Itu asal kalimah dia. Asal kalimah. Jadi kita boleh nampaklah lagu mana ilmu tasawuf tu. Daripada sofaun, sufah, ataupun sufah, kain buruk, ataupun suf. Semua ni gambarnya kepada tasawuf tu sendiri. Kita nampak ni lah sebenarnya kehendak kemuncak dalam tasawuf, kita nak dapat situlah. Tak ada ke dunia tak minat kepada dunia. Hanya semata-mata mengharapkan Allah Ta'ala semata-mata. Itulah kemuncak dia. Sebagaimana orang tak adilah kain buruk, pakai baju buruk-buruk, tak minat pada pandangnya orang, dia tak kisah pun. Orang nak kata dia bang busuk ke gap pun dia tak kisah. Orang kita kisah adalah Allah Ta'ala semata-mata. Itulah kemuncak dia lagu tu. Kalau kita duk belajar nanti bab deki ni semua kita sekadar belajar untuk kita tahu. Dia wajib kita masuk ke sifat tu sehingga kemuncak dia kita tak minat kepada manusia, hanya pandangi Allah semata-mata. Belajar ni belajarlah. Tu apa ni asal kalimah tasawuf. Kemudian siapa ia dianggap sebagai orang pertama digelar sufi. Orang beramal dengan tasawuf jadi sufi. Siapa dia orang pertama dianggap sebagai sufi? Ada tiga pandangan. Yang pertama ialah orang pertama sufi ni ialah Jabir ibni Hayyan, murid kepada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni cici Nabi lah, cici. Murid dia Jabir ibni Hayyan. Siapa dia Jabir ibni Hayyan ni? Pengasas kaedah algebra dalam matematik. Ada cikgu matematik ada? Dia belajar algebra mula dia belajar. Tak ada deh. Apa dia nak belajar algebra ni? Matematik, algebra. Pengasas dia adalah Jabir ibni Hayyan. Algebra ni. Dia seorang pakar matematik. Tapi dalam masa yang sama dia ialah sufi yang pertama. Pada waktu malam dia ibadat, kita kata gila-gila punya ibadat lah. 100 rakaat semalam tu biasa bagi dia. Pada waktu siang hari dia menjadi seorang pengkaji. Kaji ilmu matematik, kaji ilmu sains, sehingga peringkat kemuncak ilmu Jabir ibn Hayyan ni dia boleh mengubah batu biasa jadi permata. Peringkat kajian dia tu hebat tak hebat, batu biasa orang wistaka dia boleh tukar jadi permata. Bukan karamah, bukan. Kajian sains dia. Mata ni terdiri daripada gapo, dia kaji, dia buat benda tu. Ambil batu sebutir, buat capu-capu jadi permata tu. Tu dah peringkat dia. Kehebatan dia tu. Tapi pada waktu malam dia orang yang sangat kuat beribadat. Sehingga dia ni dianggap sebagai pertama-tama orang yang digelar sebagai sufi. Sufi yang pertama. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, sufi ia pertama adalah Abdul Karim bin Usman. Abdul Karim bin Usman. Dia ni zaman tidak jauh dengan Jabir ibn Hayyan ni. Dekatlah dengan zaman Nabi sebabnya Ja'far As-Sadiq tu cici. Dekatlah dengan zaman Nabi. Nampak? Abdul Karim bin Usman ni pun dekat dengan zaman Jabir ibn Hayyan, anak murid Ja'far As-Sadiq ni tadi. Dia ni seorang yang tidak pernah benci kepada siapa-siapa sekalipun. Daripada zaman budak siapa dia wafat, tak pernah dalam hati dia ni ada benci ke orang. Tak rajin. Itu hebat dia. Tak rajin terdetik pun. Benci dia tak ada. Semua orang dia kasih berlaku. Siapa-siapa mari jumpa dia kasih berlaku. Orang buat nak dia ke lagu mana, dia sayang situ. Tu orang kok kepala pun, orang sekeh tarik lenga pun, dia sayang kok gitu. Hebat dia mana.
Hebat. Supaya budak-budak kepada mak ayah dia lah. Budak umur 2 tahun, tak kerti apa, mak ayah godeh, tak apa. Pergi dia cari mak dia. Mak ayah tarik lengok marah dia. Dia cari mak dia situ. Nah, nama ni orang ngenak lagu mana pun, dia saya situ. Bukan orang gila ni. Orang gila tu menasabah dah tak kerti apa satu. Tapi bukan orang gila dia. Nak royaknya dia hati dia ni dipenuhi kasih sayang kepada Allah sehingga tak ada nak benci ke siapa-siapa. Penuh hati dia. Sayang ke Allah Taala tu penuh. Nak masuk benci tak muat. Tak muat. Kita ni kosong banyak, lubang banyak. Hati tu lubang banyak dak Allah. Dia masuk benci kat orang tu, benci kat orang ni, benci kat orang ni, dia bubuh. Dia ni penuh kecintaan kepada Allah, tak ada nak benci siapa. Sehingga dia dianggap sebagai pertama-tama orang sufi. Orang sufi. Penangis ketiga iaitu Abu Hashim Al-Kufi, guru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in lah, tabi'in. Dekat hanya zaman Nabi. Tabi'in ni dia jumpa sahabat. Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in. Dia ada mazhab dia, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Tapi pupuhlah mazhab ni. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Guru dia Abu Hashim Al-Kufi. Guru dia, makna hebat lagi lah. Sufyan Ats-Tsauri imam mazhab. Tu guru dia. Abu Hashim Al-Kufi ni. Dia dianggap sufi pertama. Ketika Sufyan Ats-Tsauri tanya kepada Abu Hashim Al-Kufi ni, mengutuk guru dia, dia tanyalah, apa makna syirik dan apa makna riak? Ni sahur di kalangan ngaji ilmu tasawuf mesti tahu perkataan Abu Hashim Al-Kufi ni. Apa makna syirik dan apa makna riak? Dia tanya. Syirik ni bukan syirik dalam peribahasa akidah dah. Syirik khafi, syirik amalan lah, dari segi amalan. Mana ada niat yang selain daripada Allah. Kalau syirik akidah tu maksud mengaku selama-lama tu. Tu peribahasa lain. Ini dia cara tasawuf kan ni, akidah maring. Betul kan? Tu syirik akidah tu maksud mengaku selama-lama tu. Syirik dalam tasawuf ni syirik khafi, syirik tersembunyi. Buat amalan kerana selain Allah. Tu syirik tu. Dia tanya, Sufyan Ats-Tsauri tanya, apa makna syirik dan apa makna riak? Jawabnya Abu Hashim Al-Kufi, ketika engkau beribadat kepada Allah tapi menginginkan pandangan manusia, itu adalah syirik. Mu ibadat, zahir mu ibadat pada Allah, duk zikir, duk baca Quran, tapi ingin pandangan manusia. Nak supaya manusia kenamu, manusia anggap mu tok lebah, anggap mu orang juru, anggap mu orang banyak ibadat. Mu nak pada benda tu. Kadang-kadang nak saja tak dapat pun. Orang tak cara-cara ikut mu mari awal sejid pun. Cuma dia tu mari awal sejid tu, orang baru orang tahu kita ni juru. Dia nak. Orang tak cara-cara pun. Tapi dia nak. Tu kata Abu Hashim Al-Kufi, tu adalah syirik. Tu syirik. Syirik khafi lah, syirik tersembunyi. Dosa besar. Bukan kafir, dosa besar. Dan ketika engkau meninggalkan suatu amalan kerana takut pandangan manusia, mu tinggal so amalan tu sebab mu takut orang pandai. Asalnya dia nak mari semaya sejid. Dia kata lama pergi sejid, orang kata kita ni untuk lebah pula. Dia tinggal amalan tak sah, mai rumah. Dia nak pakai serban. Lama pakai serban, lama dia menggelar pula. Habis mak serban, kan dia. Ya, pakai piyah lah. Dia tinggal amalan kerana tak sih pandangan manusia. Tinggal. Tabung jalan depan nak bubuh piti dah ni. Lama bubuh ke riak pula. Dah. Nunjuk kau ke pula. Biasa bubuh lah. Tinggal amalan kerana manusia. Tu adalah riak. Riak dah tu. Riak. Sufyan Ats-Tsauri pun tanya. Lepas tu, apa dia untuk kita melepaskan kedua-dua masalah ni?
Jawabnya Abu Hashim Al-Kufi, ketika engkau sama sahaja di hadapan dan di belakang manusia semata-mata kerana Allah, itulah kelepasan yang sebenar. Mu sama ya depan orang ke belakang orang ke, mu dengan Allah. Mu tak cara dah. Mu berasa nak buat amal, mu buat amal. Tak kisah dah ada orang tak ada orang, mu tak tilik rasa itu. Mu kira ni amal ni nak buat kerana Allah, pengabdian kita kerana Allah. Mu tak cara dah orang ramai, orang sikit pun. Nah, itulah sebenar-benar kelepasan. Mu selamat ya sebenar. Kata Abu Hashim Al-Kufi. Nah, mari masjid nak duduk depan, lama orang kata, oh kau yaju. Nah, ada. Biar duduk nusu laki tiar lah, Rio. Mari duduk depan, no. Baru dia mau tahu jauh kita ni. Syirik. Syirik. Sedekah 10 ya, besarlah 10 ya ni kita kata ni. Sedekah 10 ya, orang duk tengok. Nah, baru dia mau tahu kita pemurah. Syirik. Nah, syirik. Lama ke dekah 10 ya nama kata jauh sangat ke? Yalah sedia yalah. Orang tengok pun tak ada ni sangat, tak ada berasa agak sangat. Boboh seria, Rio. Kerana orang. Bukan tak boleh lagi orang, kerana orang. 10 ya ke siap pun kerana orang. Rio. Bukan merendah diri, dia buat tu kerana orang. Seria tu sebab dia takut orang nampak dia ni pemurah. Bukan kerana Allah. Itu nama dia Rio. Baca Quran, baca sedap. Kuat sikit suara supaya orang kata kita ni suara sedap. Syirik. Nak pujian manusia. Buka Quran baca koho. Apa tu? Baca koho tu. Lah supaya supaya orang tak katalah kita ni jauh mana. Rio. Sebab orang. Lepas tu nak lepas, ketika engkau sama sahaja di hadapan orang ramai, di hadapan tak ada orang, di belakang, di depan, zahir batin, supaya semata-mata pengharapan kepada Allah. Kita hamba nak mengabdikan diri kepada Allah, ambil Quran baca, beribadat. Orang duk tengok, orang tak tengok, tak ada sabit, kita tak ada cara. Kita nak baca, kita baca. Nak berhabis juzuk, berhabis. Pasal tak cakap hari ni, lawan sekat 3 muka. Kita nak pakai serban, ambil serban pakai. Bukan nak puji orang. Dia kita tak using pun orang kata kita ni tok lebar ke apa tak cara. Mari masjid, berasa nak duduk depan, pahala banyak duduk depan, mari duduk depan. Tak ada cara orang nak puji, tak ada cara. Nak puji lah. Dia mau nak kecek kita tak ada cara. Tak ambil alih hati pun. Dia mau nak kata kita kaya juru pun kita tak ada cara. Tak ada sabit. Kita dengan Allah Ta'ala. Itulah sebenar-benar lepas daripada syirik dan riak. Kita lah ni banyak orang kita ni. Ni orang rumah dekat sejik tak mari ke. Orang lah tu. Rumah depan sejik tak mari ke. Mari dia orang lah. Mari dengan ngajak tak bawa pen ke. Okey bawa belakang. Atau siapa-siapa ni? Ni umum. Okey. Gagal pula ke. Umum. Itulah. Kita ni banyak sangat orang. Kita orang panggil orang kaya belakang, Haji Den kaya. Mari sejik bawa seria. Lama ke? Tu dah. Tak boleh kurang-kurang 10 ya. Mana kalau orang napuk pun menasabah Haji Den kaya dekah 10 ya. Kalau seria lah mungkin orang napuk ke Haji Den kaya seria. Tak sedap juga ya tu. Okey. Tu dia jauhlah kita. Tu
Tiga orang tu dianggap sufi yang pertama lah. Cuma khilaf lah. Ada kata Abu Hashim, ada kata Jabir bin Hayyan, ada kata Abdul Karim bin Usman. Tu sufi pertama. Kemudian tu ramai lah orang-orang yang beramal dengan ilmu tasawuf secara mendalam. Pada situ dulu. Sebenarnya ada lagi yang nak bahas sikit berkenaan dengan definisi tasawuf. Makna ilmu tasawuf tu apa makna dia? Tu kita tengok semula, sebab lepas tu dia ada cara lah maksud ilmu tasawuf. Apa tujuan, apa makna ilmu tasawuf. Sambil-sambil tu kita boleh cara definisi ilmu tasawuf. Kita cara semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.